Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata wal 'afiyata ya dzal jalali wal ikram. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung ayat 40 surah Al-An'am. Dan sebelum ini kita telah mempelajari ayat 39 surah Al-An'am. Dan untuk kita fahami ayat 40 ini kita kena kembali kepada ayat 38 ya. Maknanya ayat 38, 39 kemudian ayat 40. Jadi kita kena kaitkan di antara satu sama lain untuk kita fahami ayat 40 dan begitu juga seterusnya ayat 41, ayat 42 dan seterusnya. Jadi dalam ayat 38 Allah Ta'ala telah ceritakan berkenaan dengan kuasa Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ceritakan tentang kuasa Allah SWT, di mana Allah Ta'ala yang menyusun ataupun Allah Ta'ala yang mentakdirkan ataupun Allah Ta'ala yang menghidupkan, yang mengatur, yang mengurus apa-apa sahaja yang melata di atas muka bumi dan apa-apa sahaja yang terbang di atas langit, khususnya burung-burung yang terbang di atas langit, dan semuanya itu adalah seperti juga manusia, di mana Allah Ta'ala susun mereka, Allah Ta'ala urus mereka, dan juga makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, dan tidak ada sedikit pun kekurangan. Allah Ta'ala tidak catat segala qada ataupun takdir semua makhluk-makhluk itu, sama ada di bumi ataupun di langit. Jadi di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya betapanya kuasa Allah SWT, dan Allah Ta'ala juga minta supaya mereka yang menyembah selain daripada Allah SWT mengakui bahawasanya Allah Ta'ala lah Tuhan sekalian alam ataupun Tuhan yang menyusun, mengatur semua makhluknya. Dan selain daripada itu ayat 38 ini juga Allah Ta'ala beritahu manusia semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Maknanya akan mati, kemudian akan dibangkitkan dan ada di sana satu hari dipanggil hari kiamat. Dan ayat 39 ini Allah Ta'ala sebut mereka yang berdustakan ayat-ayat Allah. Setelah pun kita tafsirkan pada minggu lepas, mereka yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu seumpama orang yang pekak, orang yang buta dan juga orang yang tuli. Mereka itu berada di dalam kegelapan. Dan Allah Ta'ala juga mahu nyatakan di sini hidayah itu, petunjuk itu adalah milik ataupun kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika Allah Ta'ala mahu sesatkan, seseorang itu akan sesat. Dan seandainya Allah Ta'ala mahu seseorang itu mendapat hidayah, maka Allah Ta'ala akan jadikannya di atas jalan yang lurus. Dan kita telah pun huraikan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga tuntutan yang perlu kita lakukan supaya kita mendapat petunjuk ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat 40 ini Allah Ta'ala beritahu, katakanlah wahai Muhammad. Maknanya seandainya musyrikin Mekah ataupun kafir Quraisy ini masih lagi berkeras, masih lagi mensyirikkan Allah SWT, masih lagi menolak dakwah Nabi SAW, apa lagi yang kamu perlu katakan kepada mereka? Apa lagi bentuk ataupun uslub cara dakwah yang perlu kamu
lakukan. Jadi Allah Ta'ala sebut, Qul ara'aitakum. Katakanlah wahai Muhammad. Maknanya setelah kamu nyatakan kepada kafir Quraisy bahwasanya mereka ini adalah di bawah di bawah takdir ataupun di bawah kekuasaan Allah SWT. Begitu juga selepas kamu bagi tahu bahawasanya semua makhluk di langit, semua makhluk di bumi, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Setelah kamu bagi tahu bahawasanya semua makhluk ini akan dimatikan, kemudian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan setelah juga kamu beri bandingan bahawasanya mereka yang tolak agama Islam ini, tolak dakwah Nabi ini adalah orang yang pekak, orang yang buta, orang yang tuli. Dan selepas itu jika mereka masih lagi tidak mahu mengikut ataupun sombong ataupun menolak Nabi SAW, jadi Allah Ta'ala sebut, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitakum, seandainya apakah engkau melihat, in sekiranya telah datang kepada kamu azabullah, azab Allah, ataupun datang kepada kamu hari kiamat, apakah selain daripada Allah kamu akan seru di sini maknanya minta pertolongan, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu di kalangan orang-orang yang benar. Jadi ini antara yang diminta oleh Allah SWT supaya Nabi nyata ataupun Nabi tanya kepada kafir Quraisy. Jadi pertama sekali Qul di sini adalah kata kerja amar, iaitu minta. Allah Ta'ala minta Nabi katakan. Asal perkataan Qul ini ialah qala, dia telah berkata, qala berkata. Kemudian apabila kita nak minta seseorang itu menyebut atau berkata, kita sebut Qul, katakanlah. Kalau ikut katakanlah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya dituntut Nabi kena kata. Maknanya Al-Quran ini 30 juzuk diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Jadi semua 30 juzuk ini sebenarnya dituntut Nabi sebut ataupun Nabi nyatakan, Nabi sampaikan kepada manusia keseluruhannya. Jadi kalau ikutnya tidak perlu disebut Qul. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala tidak sebut Qul, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran ini 30 juzuk diminta supaya Nabi Muhammad nyatakan ataupun Nabi Muhammad samparkan, Nabi Muhammad sebut. Dan 30 juzuk ini telah sampai kepada kita, menunjukkan bahawasanya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi SAW 30 juzuk itu, Nabi telah sampaikan, Nabi telah sebut ataupun Nabi telah nyatakan. Cuma di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat lain, kita akan jumpa Allah Ta'ala akan minta Nabi sebut secara jelas, mana secara perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ayat lain contoh, Qul huwallah, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi banyak lagi ayat-ayat lain Allah Ta'ala mulakan dengan Qul. Jadi apa makna apabila sesuatu ayat itu dimulakan dengan Qul? Antara yang ulama kita telah tafsirkan, tuntutannya lagi kuat untuk dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga adalah penting. Penting Nabi nyatakan, tidaklah bermakna ayat-ayat lain itu tidak penting, tetapi dalam situasi ini ayat itu penting. Kemungkinan sesuai dengan situasi Nabi sedang berdakwah kepada kafir Quraisy, ataupun kemungkinan sesuai dengan sebab turunnya ayat itu. Apabila ada orang tanya, Nabi SAW, kemudian turun ayatnya, Allah Ta'ala sebut Qul. Maknanya situasi tersebut adalah sesuai untuk Nabi menjawab soalan
ia ditanya oleh masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sekeliling Nabi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala guna kul. Kul ini adalah untuk ayat-ayat yang lebih diutamakan. Maknanya lebih lagi kuat untuk dinyatakan, disebut. Contohnya doa, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi apabila Allah Taala sebut kul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat hadis-hadis Nabi, Nabi akan baca sentiasa. Contohnya 3 kul kan, Nabi baca sebelum tidur, Nabi baca petang, Nabi baca pagi, Nabi baca. Baca pun bukan sekali 3 kali. Maknanya benda itu hendaklah diambil berat, diutamakan. Dan yang kedua tadi, dia penting. Dia penting. Penting untuk seseorang itu sentiasa sebut. Contohnya qul huwallahu ahad. Ini penting sehingga surah Al-Ikhlas itu adalah 1/3 Al-Quran. Maknanya 1/3 Al-Quran dari sudut kandungan ayat itu. Maknanya hendaklah kamu qul, sentiasa sebut, sentiasa baca. Jadi disebut dengan qul, kita pun dituntut untuk sentiasa baca surah Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad. Kerana isi dalam tu penting. Kerana isi di dalam surah Al-Ikhlas itu sangat penting. Ia adalah seolah-olah 1/3 Al-Quran, ataupun ia adalah menyamai maknanya ataupun perbahasannya 1/3 Al-Quran, iaitu perbahasan akidah. Jadi kalau kita baca surah Qul Huwallah ini, Al-Ikhlas ini, seolah-olah perbahasan akidah itu diringkaskan di dalam surah itu. Maknanya mencukupi kita baca surah itu. Kita baca Qul Huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Maknanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang keesaan Allah SWT dalam banyak ayat-ayatnya. Jadi dengan kita baca satu ayat itu, kita sudah pun seolah-olah meringkaskan ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim, iaitu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kepentingan ayat itu apabila Allah Ta'ala mulakan dengan qul, maknanya ayat itu diutamakan. Yang kedua, ayat itu penting. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan situasi ayat itu diturunkan. Kadang-kadang ada orang tanya, contohnya qul ya ayyuhal kafirun. Ada satu rombongan kafir Quraisy berjumpa dengan Nabi dan dia tawarkan kepada Nabi, engkau setahun sembah Tuhan kami, kemudian kami selepas tahun kami sembah Tuhan kamu. Kita bergili-gili Tuhan, kan? Itu cadangan daripada kafir Quraisy. Jadi apa pendapat Nabi? Nabi tak jawab soalan itu. Cadangan itu Nabi tidak jawab. Kafir Quraisy dia nak orang panggil ini, kalau sekarang ni orang panggil persamaan agama. Maknanya kita gili-gili Tuhan. Satu masa engkau sembah Tuhan aku sembah Tuhan engkau. Kemudian aku sembah Tuhan aku balik, engkau sembah Tuhan engkau balik. Begitu kan. Sudah pun dicadangkan oleh rombongan kafir Quraisy berjumpa dengan Nabi SAW di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi tidak bagi keputusan. Nabi tunggu daripada Allah SWT, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kafirun. Allah Ta'ala sebut qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, sebagai jawapan kepada cadangan yang telah diketengahkan oleh kafir Quraisy tadi. Jadi ada juga ayat-ayat yang bermula dengan qul ini adalah merupakan satu jawapan kepada soalan-soalan, cadangan-cadangan yang telah diajukan oleh kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ayat tentang ayat yang bermula dengan qul ini, sebagaimana dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyebutnya, maka kita juga adalah dituntut untuk menyebutnya. Contohnya surah 3 qul ataupun surah qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ayat-ayat ini hendaklah kita sentiasa untuk kita membaca. Maksudnya Allah Ta'ala nyatakan secara khusus qul. Walaupun qul itu bacakanlah ataupun sebutkanlah, itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tetapi ia juga adalah ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, iaitu kita semua. Jadi ayat ini dimula dengan qul, iaitu fi'lun amrin. Fi'lu amrin iaitu fi'il amar, iaitu fi'il kata kerja yang minta ataupun tuntut dibaca. Apa yang dituntut supaya Nabi Muhammad sebut ataupun baca? Ara'aitakum, apakah kamu telah melihat kamu? Ini adalah satu ayat yang pelik. Ara'aita, alif itu adalah kata soal. Ara'aitu, alif itu kata soal. Kemudian ra'aita itu adalah kata kerja madin. Maksudnya telah melihat. Kemudian kum, kamu adalah ganti nama. Jadi apakah engkau telah melihat engkau? Apakah engkau telah melihat kamu? Jadi ayat ini Allah Ta'ala minta engkau sendiri melihat kamu sendiri. Jadi di dalam bahasa Arab ini dia ada perkataan yang diguna tetapi maksudnya adalah lain. Jadi kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu pun dia ada dua terjemahan. Saya ada sempat lihat terjemahan daripada Mufti Singapura dan juga saya lihat terjemahan daripada buku, saya pun tak ingat buku yang diterbitkan di Malaysia ni. Dia ada terjemahkan tidakkah engkau melihat? Itu satu terjemahan. Terjemah Haji Alim apa dia terjemah? Dia kata kamu khabarkan kepadaku. Ya. Terjemahan yang kedua ialah dia tak kata tengok. Dia ceritakanlah kepadaku, kerana orang Arab ni selain daripada dia guna ceritalah kepadaku, dia guna juga perkataan ara'aitakum. Jadi bila disebut ara'aitakum, maksudnya beritahu kepadaku. Maksudnya begitu. Maknanya ara'aitakum ini adalah satu perkataan ataupun satu ayat yang digunakan khas oleh orang Arab, bukan maksudnya secara harfiah, tetapi maksudnya di sebaliknya, iaitu ceritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku. Okey, nampak Ya. Boleh Okey, boleh sikit-sikit nanti saya cerita lagi Selepas ini saya cerita lagi tentang ara'aitakum. Ini kita terjemah secara ringkas Jadi katakanlah wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku. Maknanya ingat Nabi Muhammad ini dia dituntut oleh Allah Ta'ala supaya sebut ayat ini, sebut ara'aitakum, ayat ini selepas qul itu kepada masyarakat yang ada di zaman Nabi, itu kafir Quraisy. Kafir Quraisy di dalam keadaan mereka menolak dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi dituntut untuk berkata ataupun tanya. Jadi Nabi pun sebut ara'aitakum, maknanya ceritakan kepadaku wahai kafir Quraisy, wahai masyarakat Mekah yang menolak dakwah, iaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Ceritakanlah kepada Nabi Muhammad, in atakum, sekiranya datang kepada kamu. Ni Ustaz. Ya, sila Ni yang kamu tu dia refer kepada kaum Quraisy. Kamu kata kabar kepadaku. Jadi ya. Aku tu Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi ara'aitakum ini tidak ada saya. Ra'aita maknanya awak, kum pun awak. Maknanya kalau saya nak cakap dengan Haji Halimnya, saya akan cakap apa? Cuba kamu lihat pada diri kamu sendiri. Ra'aitaka. Cuba kamu melihat. Dan lihat di sini bukan maksud lihat dengan mata. Dia bukan maksud lihat dengan mata, tetapi lihat dengan akal ataupun dengan dalaman batin. Lihat di sini. Dia bukan kata lihat TV ataupun menonton ataupun lihat bulan, lihat rumah, lihat dengan mata kita, tidak di sini. Maknanya lihat di sini adalah lebih kepada lihat dari sudut hati ataupun akal kita.
Ataupun kita juga sebut dalam bahasa Melayu pun ada kan. Cuba bagi pandangan. Yang pandang itu bukan pandangan mata tetapi pandangan akal. Maknanya pendapat. Jadi ra'aita di sini pun sama juga. Ra'aita di sini bukan bermaksud cuba kamu lihat dengan mata, tidak. Tapi cuba kamu fikir, cuba kamu beri pandangan. Ra'aita di sini. Jadi ra'aita itu tidak ada saya, tetapi dengan gabungan ra'aitakum itu, hamzah ra'aitakum itu diterjemahkan ceritakan kepadaku. Diterjemahkan kepadaku. Kenapa diterjemahkan cerita kepadaku? Kerana orang Arab dia guna begitu. Apabila dia nak minta seseorang itu cerita kepadanya, dia akan sebut ara'aitakum. Kamu ceritakan kepadaku apa pandangan kamu tentang apa yang akan berlaku ini. Seolah-olahnya begitu. Ada juga kalau kita lihat buku-buku tafsir, ada juga diterjemahkan dengan amma, adapun. Ara'aitakum ini. Maknanya kita juga boleh terjemahkan katakanlah wahai Muhammad, adapun sekiranya telah datang kepada engkau azab Allah ataupun telah datang kepada engkau hari kiamat, engkau nak seru siapa? Maknanya boleh terjemahkan kepada tiga lah. Sama ada kita terjemahkan secara harfiah, maksudnya apakah engkau melihat, ataupun apakah engkau tidak pandang, ataupun apa tadi terjemahan tadi. Jadi kita kita boleh terjemahkan pertama, tidakkah engkau melihat. Yang kedua kita boleh terjemahkan kabarkanlah kepadaku. Yang ketiga kita boleh terjemahkan adapun. Jadi ara'aitakum itu boleh terjemahkan kepada berapa? Tiga. Sama ada kita terjemahkan dari sudut harfiahnya, perkataannya. Jadi kita akan sebut tidakkah engkau melihat. Kemudian yang kedua, khabarkanlah kepadaku. Itu yang kedua. Ataupun yang ketiga ialah adapun. Juga boleh diterjemahkan ara'aitakum itu. Jadi saya ambil, kita terjemah satu-satu. Kita ambil terjemahan yang pertama. Katakanlah wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat sekiranya telah datang kepada engkau azab Allah ataupun telah datang kepada engkau hari kiamat, adakah selain Allah kamu menyeru, kamu berdoa sekiranya kamu benar? Itu terjemahan yang pertama. Yang kedua, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitakum, ceritakanlah kepadaku. Ingat Nabi Muhammad ni dia berdialog dengan kafir Quraisy. Ceritakanlah kepadaku wahai kafir Quraisy, seandainya datang kepada kamu azab Allah. Azab Allah ini merujuk kepada azab di dunia. Maknanya kesakitan, datang azab yang lebih daripada itu seperti banjir, seperti penyakit, seperti semualah azab Allah Ta'ala yang sememangnya kalau kita baca azab yang telah diberikan kepada mereka yang ingkar ataupun tolak, tidak beriman dengan Allah SWT. Jadi ceritakanlah kepadaku seandainya telah datang kepada engkau azab Allah, au atatkumus sa'ah, ataupun tiba-tiba datang kepada kamu hari kiamat, aghairallahi tad'u, adakah selain daripada Allah kamu akan seru? Maknanya adakah kamu akan seru patung-patung ataupun berhala-berhala yang kamu sembah? Nak minta tolong dengan siapa? Maknanya in kuntum shadiqin, seandainya kamu ini orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin itu ayat lain, ayat istinaf, permulaan yang lain. Itu terjemahan yang kedua. Dan terjemahan yang ketiga, kita terjemahkan adapun. Katakanlah wahai Muhammad, adapun sekiranya telah datang kepada kamu azab Allah ataupun telah datang kepada kamu hari kiamat, adakah selain daripada Allah kamu akan seru? Kita minta tolong. In kuntum shadiqin, seandainya kamu orang-orang yang benar. Jadi ada tiga makna kita boleh terjemahkan dengan
perkataan takum itu. Ya. Okey, in atakum azabullah. In itu adalah syartiyah, nanti kita akan jumpa dalam i'rab. Sekiranya atakum, ata ini adalah fi'il madhin. Fi'il madhin maknanya telah tiba, telah datang, telah timpa. Azabullah ini sebagaimana yang saya sebut tadi, itu azab-azab yang ada atas dunia ini. Itulah yang nampaknya, sebab selepas itu Allah Ta'ala sebut akhirat. Jadi kalaulah Allah Ta'ala timpakan kepada kamu azab, jadi azab ini kita boleh tafsirkanlah, Allah Ta'ala datangkan azab-azab yang menimpa sesuatu kaum, sehingga kalau kita baca buku-buku ataupun kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala ada hancurkan makhluk. Ada seperti kaum Nabi Allah Saleh, Allah Ta'ala musnahkan mereka. Kaum Nabi Allah Nuh, Allah Ta'ala datangkan banjir, musnahkan mereka. Jadi banyak azab-azab kita boleh tengok. Begitu juga Nabi Lut, Allah Ta'ala balik bumi sehingga hancur, mati semuanya. Jadi azab itu lebih kepada azab di dunia ini. Sebagai contohnya kita hari ini ditimpa dengan azab juga, cuma kita tak nampak. Azab seperti penyakit, sehingga kita tidak ada tidak ada lagi yang kita dapat tolong, kita dapat doa seru kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga banjir besar yang menimpa, contohnya yang berlaku pada kita, contohnya di Kelantan, di Bukulah dan sebagainya, satu banjir yang akal manusia tak boleh nak jangka, tapi Allah Taala timpakan. Jadi azab di dunia ini pelbagai bentuk penyakitnya, bencana alamnya seperti tsunami contohnya, penyakit-penyakit yang sampai sekarang ada ubat seperti AIDS, seperti COVID. Semua ini adalah penyakit-penyakit. Jadi ini situasi yang ada pada kita sekarang inilah. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaulah didatangkan kepada mereka, sekiranya didatangkan kepada mereka azabullah. Jadi azabullah yang pertama itu lebih kepada azab di dunia ini sebelum mereka mati ataupun sebelum hari kiamat. Ataupun atatkumus sa'ah, atat ini sama dengan ata. Ata dia lelaki mudzakkar. Jadi kita baca dengan ata. Kenapa mudzakkar? Kerana azabullah itu adalah mudzakkar. Jadi atakum azabullah. Kemudian yang kedua ni atat. Atat ini maknanya sama dengan ata. Bezanya ialah atat adalah untuk perempuan, muannas. Kenapa muannas? Kerana as-sa'ah. As-sa'ah itu ada tabla itu maksudnya muannas. Jadi diguna atat kumus sa'ah. Yang pertama tadi atakum azabullah. Kemudian Allah Ta'ala pun tanya, aghairallahi ihtada'un, adakah selain daripada Allah, asalnya adalah atad'una ghairallah, apakah kamu akan doa ni maknanya menyeru, kita seru, ya Allah tolonglah aku, ataupun kita seru tolong, apakah pada masa ini kamu akan berdoa ataupun kamu akan seru selain daripada Allah? In kuntum shadiqin, sekiranya adalah kamu orang-orang yang benar. Jadi itu terjemahan secara harfiah. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas itu, bal iyyahu tad'un, bahkan kamu tidak akan seru lagi berhala-berhala, kamu tidak akan panggil lagi pemimpin-pemimpin kamu tidak akan seru lagi harta dan sebagainya, bahkan kamu akan seru iyyahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa yakshifu ma tad'una ilaihi, maka dia Allah Ta'ala akan angkat ataupun selamatkan kamu daripada azab itu, apa yang kamu doa kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya'a, seandainya Allah Ta'ala nak. Jadi seandainya Allah Ta'ala mahu, dia akan tunaikan doa kamu itu, seruan kamu itu, bukan ikut kamu nak kan. Jadi kita kadang-kadang kita seru, kita nak Allah Ta'ala ikut kita. Sampai mungkin kita tanya, bila lah Allah Ta'ala nak bagi aku ini, bila Allah Ta'ala nak beri itu, nak beri ini, nak sembuhkan sebagainya. Tapi sebenarnya
Allah Ta'ala memakbulkan doa ataupun mengangkat azab-azab itu, insya'a, seandainya dia itu mahu. Kalau dia tak nak, dia tak buat. Semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Watan sawna ma tusyrikun, pada masa yang sama kamu akan lupa kepada berhala-berhala kamu itu. Maknanya Allah Ta'ala gambarkan di dalam ayat 30, 40, 41 ini, manusia di dalam keadaan susah, dalam keadaan ditimpa azab, dalam keadaan tiba hari kiamat, dalam keadaan musibah dan sebagainya, mereka akan lupa Tuhan-Tuhan yang batil ini, Tuhan-Tuhan yang mereka syirik ini. Pada masa ini mereka akan kembali kepada fitrah ciptaan manusia, iaitu bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan seru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, secara ringkas tafsiran. Jadi insya-Allah kita lihat dari sudut i'rab. Okey, lebih kurang sebagaimana yang saya sebut tadi, ayat 40, qul amrun. Amrun maknanya fi'il amar. Siapa yang tidak ada, kalau nak mudah belajar ni, mungkin boleh print satu muka surat ni, print, kemudian boleh rujuk di dalam kertas supaya mungkin dapat pegang ataupun dapat conteng ataupun jelas. Kerana skrin yang saya share ni, buku yang saya share ni, mungkin dia agak kecil, huruf-huruf dia kecil, jadi kita tak nampak. Dia rapat dia. Dia rapat. Kecuali orang yang muda macam saya, nampak. Jadi kalau nak nampak lagi jelas, saya boleh print dan juga boleh rujuk buku. Jadi kalau nak tengok di skrin ni mungkin agak kecil, setengah orang dia rasa apa, kecil sangat sehingga tak nampak. Bahkan rasa serabut, banyaknya huruf. Dah kecil lagi kan. Okey, jadi qul itu adalah amrun. Amrun maknanya fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan minta ataupun perbuatan itu dilakukan. Jadi kalau qul maknanya katakanlah, engkau katakanlah, engkau sebut. Kalau iqra, dalam surah Al-Alaq kan, iqra wa rabbukal akram. Iqra itu fi'il amar juga, dia bermaksud kamu bacalah wahai Muhammad, kamu bacalah wahai Muhammad. Jadi fi'il amar ini adalah minta. Wal fa'il, dan fa'ilnya ialah awak. Siapa yang diminta, siapa yang perlu melakukan ataupun berkata, yang perlu sebut ataupun kata ialah awak. Awak itu adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alif ini maksudnya adalah lil istifham. Lil istifham maksudnya kata soal. Jadi kita terjemahkan adakah ataupun tidakkah. Kita boleh terjemahkan sebagai itu. Hamzah kan, al-istifham. Kemudian ra'ai itu adalah madhi sakin. Madin. Fi'il madin. Jadi kalau amrin fi'il amar, kalau madin fi'il madin. Jadi fi'il madin ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu telah berlaku ataupun yang menunjukkan perbuatan itu pasti akan berlaku. Jadi ra'aita, ta itu adalah fa'il. Ta itu fa'il kembali kepada anta, iaitu awak. Jadi ra'aita ini awak telah lihat. Kalau saya ra'aitu, saya telah lihat. Kalau kami ra'aina, kami telah lihat. Kalau kamu ra'aitum. Kalau perempuan ra'aitunna. Jadi tasrif dia samalah sebagaimana fi'il madhi yang lain. Jadi ra'aita itu maksudnya awak telah lihat. Dan dia adalah fa'il. Fa'il maknanya pelaku. Jadi siapa yang lihat? Yang lihatnya adalah awak. Ta itu awak. Awak. Jadi apakah awak telah melihat? Ataupun tidakkah engkau melihat?
kum lil khitab. Kum lil khitab la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada kedudukan dia di dalam i'rab. Ini yang dipilih oleh Syekh Dr. Tayyib Ibrahimi. Jadi dia i'rab kum ini adalah lil khitab. Maknanya hanya semata-mata menunjukkan kamu. Apakah kamu tidak melihat? Jadi kum ini lil khitab. Mim itu lil jama'. Mim itu menunjukkan ramai, sebab itu kita sebut kum itu kalian, kamu semua. Tapi ada yang mengi'rabkan kum ini adalah maf'ulun bih. Ara'aitakum, apakah engkau tidak melihat kepada engkau, kepada diri kamu sendiri? Apakah engkau tidak melihat ke dalam ataupun kepada diri kamu sendiri? Jadi ada yang mengi'rabkan kum ini adalah maf'ulun bih al-awwal, kerana ra'a ini dia kena ada dua maf'ulun bih. Ra'a yang bermaksud pandangan ataupun pendapat, penglihatan yang bukan menggunakan mata ini, dia memerlukan dua maf'ulun bih. Jadi salah satunya adalah kum. Ini i'rab di dalam kitab-kitab lain mungkin dia akan i'rab sebegitu. Tetapi dalam kitab ini dia sebut kum itu adalah lil khitab. Khitab ni maknanya awak. Orang yang kita bercakap, maknanya awak ataupun kamu. La mahallah, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Maknanya dia bukannya maf'ulun bih ataupun selain daripadanya. Jadi dia hanya semata-mata untuk lil khitab. Jadi kalau ikut i'rab ini, ra'aitakum itu diterjemahkan dengan ceritakanlah kepadaku, ataupun adapun, ataupun kita terjemahkan adapun. Kerana ra'aitakum ini adalah seolah-olah ia satu ayat yang bukan memberi makna secara harfiah, tetapi memberi makna sebaliknya, sebagaimana yang kita sebut di awal kelas kita, iaitu ceritakanlah kepadaku, ataupun adapun maksud. Wa maf'uluhu mustatir. Ra'aita ini ada maf'ulnya. Mana maf'ulnya? Mustatir. Mustatir maknanya tersembunyi. Iyahu. Maknanya ra'aita iyahu. Apakah engkau tidak melihat dia? Dia itu adalah azab. Kita terjemahkan azab. Apakah engkau tidak melihat azab? Jadi azab itu adalah maf'ulun bih. Tapi tidak disebut di sini. Jadi ini i'rab, seolah-olah kita ayat ini sebegini, saya type seolah-olah dia ra'aita. Ra'aita ini adalah anta dalam Ra'aita ini anta itu, maaf Ra'aita itu anta, dia adalah fa'il, pelaku. Kemudian di mana dia punya maf'ulun bih? Apakah engkau melihat? Melihat apa? Jadi ayat ini tidak ada maf'ulun bih. Jadi perlu ada. Jadi maf'ulun bihnya adalah tidak disebut. Jadi ditakdirkan al-azab. Nah, apakah engkau tidak melihat azab? Jadi ini adalah maf'ulun bih. Itu yang telah ditakdirkan ayatnya oleh Syekh Ibrahim, Syekh Tayyib al-Ibrahimi, maf'ulun bih. Ara'aita al-azaba. Jadi azab ini Allah Ta'ala tidak sebut. Tidak ada, tapi kita hanya takdirkan dia ada. Sebabnya dalam bahasa Arab ini dia kena cukup rukun ayatnya. Kalau kita sebut awak melihat, tidak difahami. Jadi orang katanya lihat apa? Jadi ditakdirkan lihat azab. Sama ada azab di dunia ataupun azab di akhirat. Seandainya dia datang atas dunia ataupun dia datang di akhirat, adakah ceritakan kepadaku siapa yang kamu akan seru ataupun berdoa. Okey, jadi itu maksud dia maf'ulun bih mustatir. Iyahu
ay al-'adzaba. Okey. In syartiyah jazimah. In ini adalah huruf syarat. Kita dah belajar sebelum ni, seandainya ada huruf syarat, dia perlu ada fi'il syarat, dia perlu ada jawab syarat. Syarat. Jadi kalau saya kata seandainya engkau datang, saya berhenti kat situ. Jadi orang katanya, apa bolehnya? Apa yang saya dapat kalau saya datang? Kan? Jadi saya kena buat ayatnya sempurna. Sekiranya kamu datang, saya akan beri hadiah. Okey, faham, jelas. Maknanya kalau saya datang, saya akan dapat hadiah. Ini pun sama. Seandainya datang kepada engkau azab, ataupun datang kepada engkau hari kiamat, dia ada jawab syarat tu. Jawab syarat dia, faman tad'un. Jadi itu adalah syarat. Dia perlu ada fi'il syarat dan dia perlu ada jawab syarat. Nah, okey. Jadi in syartiyah jazimah. In itu syartiyah, maknanya syartiyah ini syarat ataupun kita terjemahkan sekiranya. In itu maksudnya sekiranya ada syarat, ada jawab. Kemudian jazimah dari sudut i'rabnya. In ini dia menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya. Tapi oleh kerana ata ini adalah fi'il madhi, maka dia tak nampaklah jazam dia tu. Kalau kita guna fi'il mudhari' akan nampak dia punya baris mati dia tu akan ada. Masih ingat lagi in syartiyah ni? Rasanya banyak kali dah saya huraikan. Ini sekiranya, seandainya selepasnya fi'il mudhari', in yadhhab, kita akan letak dia baris mati. Inilah maksudnya jazimah. Maksudnya itu dia menjadikan fi'il mudhari', asalnya fi'il mudhari' baris hadapan. Dia bertukar, dia menukarkan baris fi'il mudhari' itu kepada jazam. Dan alamat jazamnya ialah baris mati. Jadi kita baca in yadhhab. Seandainya dia pergi. Jadi fi'il syarat, in yadhhab ini adalah kata kerja. Ini kita panggil fi'il syarat. Apa jawapannya? Jawapannya apa? Seandainya dia pergi, dia datang, dia pergi, apa jawapannya? Jadi dia perlu ada jawapannya. In yadhhab yanjah. Seandainya dia pergi, dia akan berjaya, contohnya kan. Jadi jawapannya adalah berjaya. Jadi kejayaan ini dengan syarat dia pergi. Sebab itulah dipanggil in syartiyah. Kalau dia tidak pergi, tidak cukup syarat. Jadi dia tidak akan berjaya. Jadi in syartiyah jazimah. Jazimah maksudnya baris mati ini. Kemudian syartiyah maknanya syarat. Kita terjemahkan sekiranya. Sekiranya dia pergi, dia akan berjaya. Maknanya kalau dia tidak pergi, dia tidak akan berjaya. Kejayaan itu dengan syaratnya dia pergi. Jadi kalau dia tidak pergi, maknanya dia tidak menepati syarat dan dia tidak akan berjaya. Itu maknanya syartiyah. Jadi samalah macam ayat tadi, lebih kurang. Okey. In syartiyah jazimah. Ata madin, ata ini adalah fi'il madin maftuh. Fi'il madin dia adalah baris atas. Maftuh ini pun tak nampak sebab dia fi'il mu'tal akhir. Fi'il madin maftuh fi mahalli jazam fi'il syarat. Maknanya kalau ikutnya ata ini dia adalah majzum kerana ada in, tetapi oleh kerana dia fi'il madin, dia hanya disebut fi mahalli jazam, pada kedudukan jazam. Dia adalah fi'il syarat. Okey, saya buat kat sini.
In ata. Kan ata ini tidak sama dengan atas ni sebab atas ni fi'il mudhari', yang bawah ini adalah fi'il madhi. Oleh kerana dia fi'il madhi, jadi dia hanya disebut fi mahalli jazam. Fi'il syarat. Maknanya dia ini berada di kedudukan jazam. Tetapi tidak ada jazamnya kerana dia adalah fi'il madhi. Jadi disebut fi mahalli jazam fi'il syarat. Kalau guna fi'il mudhari' akan nampaklah jazam dia. Contohnya saya buat kat sini. In ya'ti. Ya'ti. Ya. Ya'ti Ya'ti kena bari bawah. Asalnya ada ya. Tetapi majzum bihazfi huruf illah. Majzum bihazfi huruf illah. In ya'ti. Maknanya kalau nak mudahnya guna yang atas ni. In yadhhab akan nampaklah bari matinya. Kalau fi'il ata ini kerana dia fi'il mu'tal akhir, apabila dia jazam, dia kena buang huruf illah. Ya'ti. Jadi kita baca ya'ti. Ya'ti asalnya ada ya tu. Jadi kita buang ya. Asalnya ada ya kat situ. Jadi kita buang dia. Hingga ya'ti saja. Ya'ti. Okey, tak apa. InsyaAllah kalau tak nampak lagi, insyaAllah akan datang pun kita akan jumpa lagi dengan fi'il syarat. Okey, in syartiyah jazimah atau fi'il madhi maftuh fi mahalli jazam fi'il syarat. Kum maf'ulun bih. Kum ini adalah maf'ulun bih. Azab itu datang timpa kepada kamu. Kamu itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini adalah objek yang kena buat. Saya melihat kereta. Jadi kereta itu adalah objek yang kita lihat. Saya makan nasi. Nasi itu adalah benda atau objek yang saya makan. Telah datang azab kepada kamu. Maknanya azab itu datang kepada kamu. Maknanya yang didatangi adalah kamu itu. Yang datangnya ialah azab. Jadi maf'ulun bih. Kum itu adalah maf'ulun bih. Azab fa'il ata. Pelaku bagi ata. Maknanya apa yang datangnya adalah azab. Dan dia adalah mudhaf. Allah adalah mudhafun ilaih majrur. Jadi dibaca dengan baris bawah. Azaballahi. Au lil atfi. Au ini adalah huruf ataf. Huruf ataf ini kalau dia guna au, maknanya pilihannya salah satu. Ceritakan kepadaku salah satu seandainya datang kepada engkau azab di dunia ini ataupun tiba-tiba datang kepada engkau hari kiamat, siapa yang kamu akan seru? Maknanya begitu. Jadi salah satu au ini adalah atau. Ia adalah huruf ataf, itu kata sendi. Atatkumus sa'ah mithlu atakum azab. Maknanya atat adalah fi'il madhin, kum adalah maf'ulun bih, dan sa'ah itu adalah kum adalah maf'ulun bih, sa'ah itu adalah fa'il. Jadi apa yang datang? Yang datangnya ialah kiamat. Kepada siapa dia datang? Kepada mereka, kepada kamu, kalian semua. Jadi sama dengan atakum azab. Watta at-ta'nis, watta ats-tsaniyah lit-ta'nis. At-tsaniyah tu yang mati tu. Ada dua ta kan? Alif ta. Atat. Jadi atat yang kedua itu adalah untuk menunjukkan perempuan. Atat. Okey. Ada dua ta tu, ada dua ta. Kalau ata ada satu ta. Tapi kalau atat ada dua. Jadi itu maksudnya ta yang kedua itu adalah menunjukkan lit ta'nis. Lit ta'nis maknanya perempuan. Jadi bahasa Arab ni dia bukan sahaja manusia yang perempuan, benda pun perempuan juga.
Jadi hari kiamat itu adalah benda. Jadi dia adalah perempuan. Dari sudut bahasanya asa itu adalah perempuan kerana ada ta, asa Tak. ada ta ini adalah menunjukkan perempuan. Jadi sebab itulah diguna atat. Adapun ata tadi azab. Jadi azab itu tidak ada ta. Jadi azab tidak ada ta, jadi kita guna ata saja. Ta ini tidak ada. Jadi bila tidak ada ta tadi, tidak ada ta bulat tadi, dia adalah lelaki. Ta ini tak ada, dia adalah lelaki. Tidak ada ta, perempuan. Jadi dengan sendirinya fi'ilnya kena ada. Ada ta ta'nis as-sakinah, ta yang mati ni. Yang ni tidak ada ta sakinah. Asa yang ni ialah atat. Kita buat gitu lebih kurang ada alif ataupun ada ya, atayat. Jadi payah disebut, dibuang, dibuang huruf illah di akhir ni. Dia ada huruf illah di akhir. Jadi kat atas ni tak ada. Kat sini mana alif dia ni? Sebenarnya alif ni ya, atayati. Ya. Jadi dibuang jadi atas, diringkas. Boleh Jadi ceritakan kepadaku ataupun tidakkah engkau melihat in atakum adzabullah au atatkum as-sa'ah. Okey, kita dah belajar tadi ini adalah syartiyah. Mana jawapan dia? Jawapan dia ialah mustati. Jawapan dia adalah mahzuf. Faman tad'u. Faman tad'u. Maka kepada siapakah kamu akan minta pertolongan? Kemudian ayat selepas tu ghairallah tad'un. Apakah kamu akan seru selain daripada Allah? Kemudian in kuntum sadiqina. In kuntum sadiqin, seandainya kamu ini benar, kamu tidak akan seru selain daripada Allah SWT. Ataupun seandainya kamu ini benar-benar tahu hakikat Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang esa, sudah pasti kamu akan buang kesyirikan. Kamu akan tolak berhala-berhala kamu dan kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini perkataan ini tak ada. Tak ada dalam ayat kan. Kita baca in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Jadi faman tad'u ini adalah jawab kepada in. Jawab kepada in. Jadi seandainya azab itu datang kepada engkau di atas dunia ini ataupun hari kiamat tiba-tiba datang kepada engkau, maka engkau akan seru siapa? Seandainya datang sama ada azab itu ataupun hari kiamat itu, kepada siapakah kamu akan berdoa? Kamu akan seru, kamu akan minta. Boleh kata Ustaz, kita memohon dengan siapa Ustaz? Iyalah, lebih kurang. Menyeru. Ya. Kamu akan mohon kepada siapa? Kamu akan berdoa kepada siapa? Jadi boleh semua. Allah Ta'ala sebut tad'u ini, kamu berdoa boleh, kamu menyeru boleh, kamu mohon boleh. Kita sekarang ini kalau kita sakit siapa kita seru? Kita akan seru ya Allah. Itu kita seru dan selepas solat kita pun angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesembuhan kepadaku. Itu kita berdoa. Jadi kita boleh gambarkan apabila azab itu ditimpa kepada kamu, kepada kafir Quraisy dalam ayat ini, begitu juga seandainya hari kiamat itu tiba, maka pada masa ini semuanya adalah berdoa,
memanggil, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi jawab syaratnya ialah faman tad'un. Ustaz nak tanya sikit. Ya sila. Ayat ni dia ada dua apa in tu huruf syarat tu ada dua kan. Jadi kalau yang pertama tu in yang pertama tu dia punya jawab syarat dia tak ada. Mustatir. Mana? Sebab anda faham dia punya yang pertama ni. Yang pertama tu in atakum azabullah au atatkumus sa'ah. Mana jawab syaratnya? Mana jawab syarat? Jawab syaratnya faman tad'un. Wa yarahil tad'un. Sebab kalau yang kedua tu in ada satu lagi in kuntum shadiqin kan. Dia ibarat dia gini, ni ada faham lah. In kuntum shadiqin ni sebab dia man atad'una ghairallah in kuntum shadiqin. Hak tu satu part lagi. Hak part yang pertama ni dia hidden, dia terselindung. Kalau sekiranya datang pada kamu azab ataupun datangkan kiamat, macam tadi Ustaz kata faman tad'un, maka siapakah yang kamu nak seru. Jadi dia macam ada mustatir kat sini, terhenti kat situ. Lepas tu baru dia sebut in kuntum shadiqin ni atad'un ghairallah in kuntum shadiqin. Kau macam mana? Ya. Ini puan, yang pertama in atakum adzabullahi au atatkumus sa'ah. Kita boleh takdirkan dia punya jawab syarat dia faman tad'un. Faman tad'un. Kemudian aghairallahi tad'un, adakah selain daripada Allah kamu akan seru? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Jadi jawab dia selepas itu, sekiranya kamu benar, sudah pasti kamu akan fatad'un Allah Subhanahu wa taala ataupun fatu'minuna billah Subhanahu wa taala. Nanti saya tulis puan In atakum sa'atu faman tad'un. Ini jawab syarat bagi in yang pertama. Ada in pula kat sini yang kedua. In kuntum shadiqin fatad'una Allah. Jadi fatad'una Allah ini adalah jawab kepada ini yang pertama ni. Ini yang kedua ni. Ataupun kita sebut di sini juga fatu minuna nabillah. Boleh juga. In kuntum shadiqin, seandainya kamu ini benar-benar, kamu ini bukan tipu, kamu benar-benar tahu sebenarnya adalah Tuhan yang kamu sembah iaitu berhala itu adalah Tuhan yang batil, Tuhan yang sebenarnya Allah SWT, maka kamu akan seru kepada Allah ataupun kamu akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya nampak ini yang kedua ini jawab syaratnya kamu akan seru kepada Allah. Kemudian ataupun fatu'minuna billah. Ghairallahi tad'un ini dia punya ayatnya ialah soalan atad'una ghairallah. Kalau kita nak tengok susunannya yang asalnya beginilah. Apakah kamu akan suruh selain daripada Allah? Jadi kita terjemah ayat yang pertama. Kemudian kita terjemah ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat pertama, sekiranya datang kepada kamu azab Allah ataupun datang kepada kamu hari kiamat, kepada siapa kamu nak seru? Ini soalan ini ataupun ayat ini ditujukan kepada kafir Quraisy tadi. Maknanya mereka sedang
ataupun mereka beriman dengan berhala-berhala. Mereka berdoa kepada berhala, mereka sembah berhala dan selainnya. Jadi seandainya datang kepada kamu ada Allah ataupun hari kiamat, kepada siapa kamu akan suruh? Kepada Allah ke ataupun kepada berhala kamu? Kemudian ayat selepas itu Allah Ta'ala nyatakan, aghairallahi tad'un, maksudnya apakah kamu wahai kafir Quraisy akan berdoa ataupun akan seru selain daripada Allah? Itu ayatnya. Aghairallah ini, ghaira ini didahulukan. Didahulukan ini antaranya adalah untuk menunjukkan al-qasar, lebih khusus. Sebabnya topik di sini adalah tentang syirik. Tentang syirik, tentang menyengutukan Allah SWT. Jadi adakah kamu wahai orang-orang yang menyengutukan Allah Ta'ala akan seru selain daripada Allah? Maknanya bila datang kepada kamu adab, datang kepada hari kiamat, pada masa ini kamu akan seru ataupun kamu akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu akan lupa segala berhala-berhala kamu itu. Kemudian ayat yang ketiganya, in kuntum sadiqin, seandainya kamu benar. Seandainya kamu benar, maka kamu akan berdoa kepada Allah ataupun kamu akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kerana kamu dusta itulah menyebabkan kamu tidak berdoa ataupun beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu puan, apa yang saya nampaknya begitu, susunan ayatnya itu secara mudah, sebab ayat ini banyak dia punya tafsiran-tafsiran, ataupun apabila Allah Ta'ala tidak nyatakan ataupun benda itu tidak disebut, jadi banyaklah ahli-ahli tafsir dia cuba akan tafsirkan mengikut apa yang dia faham. Contohnya macam tadilah fatad'unallah ataupun fatu'minuna billah. Jadi semua itu adalah bentuk-bentuk tafsiran supaya ayat itu nampak lengkap ataupun sempurna rupa. Okey puan Puan mana tadi? Puan Humairah. Lagi satu Ustaz yang pasal huruf ailah dalam fi'il tu. Atau dia tadi memang kita gugurkan ya tu, attach tu. Tapi macam huda, fi'il ada ailah juga ujung tak? Huda, kita kata hadaita. Allahumma kan kita macam-macam doa kan. Hadaita, petunjuk. Maksudnya kita nak letak ada ta'anis tu. Bila dia ada ta, perempuan bila ada baris puan, contohnya ramaita, ramaitu, kita kena hidupkanlah ya tu. Kalau tidak tak boleh bacalah. Nak baca ramatu, ramaitu, bila dia bila ta tu mati, ata, kita akan baca macam mana? Kita akan baca atayat. 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 Jadi atayat ini dibuang, ya tu dibuang untuk mudah sebut. Jadi disebut atat. Cuba Ustaz sebut fi'il dia balik macam contoh kalau aku datang ana atai tu. Kan? Okey. Kan? Cuba Ustaz sebut balik. Yang 14 tu. Saya mula dengan huwa, ata. Okey, jadi dia adalah fi'il huruf illah di ujungnya. Kemudian kalau hiya, atat. Kemudian anta, hatta, dia kembali ya. Kerana ta tu ada baris. Atai, ta. Kalau anti, sama juga, ataiti. Jadi tak boleh kita sebut atati. Tak boleh, ya itu dikembalikan. Dikembalikan. Sama juga kalau ana,
ataitu. Ataitu. Kalau nahnu Nahnu ataina. ataitu. Mati semua ni. Jadi ata ni macam mana dia jadi atat? Asalnya adalah ata. Jadi bila kita tambah ta mati, dia akan jadi macam mana? Atat. Atat. Macam tu Jadi kalau kita buat macam ni, mudahlah nampak kan. Dia last kali dia akan jadi apa? Dia akan jadi atat. Tapi yang saya nampak bukan begitu Kerana ata ini sebenarnya adalah alif tu adalah ya. Apa buktinya? Tengok ata itu ada ya kan? Ata itu semua kan? Begitu juga fi'il madhi dia ialah ya'ti. Ya'ti fi'il mudhari' dia, maaf fi'il mudhari'nya ya'ti. Jadi sebenarnya alif ini dia adalah ya. Ya. Jadi atas ini sebenarnya bukan atas ini dia adalah atayat. Macam tu. Jadi atayat mungkin susah sebabnya kadang-kadang saraf ni sebutan ini dia susah nak sebut atayat dan ada lagi yang mudah atat. Maka ya ini dibuang. Ya ini dibuang. Kalau ikutnya atayat sebabnya zahabat wazan dia adalah fa'alat. Wazan dia fa'alat. Fa'alat. Jadi fa'alat ini kalau kita nak jadikan ata ini kita kena sebut atayat. Atayat Jadi wazan dia sama lah kan. Tapi kerana ya itu adalah huruf illah, huruf yang sakit ataupun yang kurang jadi dibuang, jadi dibaca dengan atat. Dibuang ya. Banyak dalam ilmu saraf dia ada hazaf, dia ada badal, ditukar, ditambah, dibuang. Semuanya adalah untuk mudah sebut. Mudah sebutan ataupun nak meringankan sebutan. Okey puan terjawab soalan puan atau tidak? Boleh. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Sila ya. Apa nama ni? Tolong i'rabkan dengan apa ghairallahi. Dia kata apa ghairallahi, Allah itu apa mudhaf kan Ustaz? Ya. Apa maf'ul bih ya. Ghairallahi tad'un itu maksud Haji Jamil. Ya. Ghairallahi. Okey saya i'rab satu-satu Ghaira ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam, dia duduk depan. Sepatutnya maf'ulun bih ni duduk belakang. Ya. Duduk depan. Duduk depan ni maknanya ini yang penting. Ini yang penting, ini yang khas, ini topik dia punya perbincangan kita. Topik perbincangan kita ialah selain daripada Allah yang telah dijadikan Tuhan oleh musyrikin Mekah. Jadi dia pun dahulukan ghairallah kerana inilah yang menjadi penyakit kaum musyrikin Mekah. Mereka ini menjadikan Tuhan selain daripada Allah SWT. Jadi maf'ul bih itu muqaddam, didahulukan atas asas tadi maknanya fokus kepada situasi ayat ini ataupun masalah ayat ini, isu yang nak diketengahkan dalam ayat ini. Iaitu kafir Quraisy ini mereka menyekutukan Allah SWT. Mereka mensyirikkan Allah SWT. Jadi maf'ul bih muqaddam wa huwa mudhaf dan dia juga adalah mudhaf. Ya. Selesai situ Ya. Kemudian Allah itu adalah mudhafun ilaihi majrur majrur bil kasrah. Jadi kita baca Allahi. Yang ini maf'ulun bih muqaddam mansub bil fathah.
wa huwa mudhaf. Okey, selesai kan? Kemudian tad'u ini fi'il apa? Fi'lun mudhari' Mudarat. marfu' bi thubutin nun. Jadi fi'il mudhari' ini dia marfu', tanda rafu'nya ialah nun kerana dia fi'il yang 5. Wa dhamir tad'u dan dhamir ada kat dalam tu wal fa'il mustatir takdiruhu antum. Dhamir dia tak nampak kat situ. Fa'il dia adalah kamu. Kamu seru. Jadi ayat dia sebenarnya kalau ikut susunan biasa kan. Susunan ayat Arab biasanya ialah tad'una ghairallah. Tad'una ghairallah. Macam tu Haji Jamil Ya, ya. Boleh Haji Sebab ghaira tu dia kalau memang pun dia, tapi dia tak ada sebut mudhaf lah. Saya pun mencari mudhafnya mana. Oh ya. Dia dalam buku Arab tu dia nak ringkaskan. Ya, tak ada mudhaf. Dia kata apa? Dia kata semua pelajar dah tahu dah mudhaf ni. Kalau boleh dia tak nak sebut pun. Kalau boleh dia tak nak sebut pun sebab dia nak pendekkan bukunya. Jadi kalau nak detail macam ni tak bolehlah nak buat buku macam dia tu. Kenalah berjilid-jilid. Sebabnya ada Arab Quran sampai 6 jilid, sampai banyak jilid pun ada 8 10 jilid Arab Quran secara detail. Jadi yang kita ni satu jilid ni dia ringkaskan. Jadi dia mudhaf pun dia tak sebut dah. Cukuplah dia sebut mudhaf ilaih itu, maknanya sebelumnya adalah mudhaf. Okey, ada nak tanya lagi? Satu lagi Ustaz boleh? Sila. Perkataan azab ni Ustaz, dalam tafsir azab ni masa dulu Allah tunjukkan azab tu zaman pada Nabi Lut, kaum Lut, kaum Samud, kaum Hud semua. Tapi dalam ada yang tafsir kata pada masa sekarang, pada masa Nabi Muhammad tidak ada tunjukkan azab tu. Azab dia yang nak tunjukkan di neraka. Pahaman tak macam mana? Ya, Haji Jamil tak jelas soalan tu Haji. Suara tu putus-putus. Yang last tu apa tadi? Azab yang di masa Nabi Muhammad, azab tu tidak ditunjukkan. Kerana azab tu akan ditunjukkan masa di neraka. Itu antara kelebihan umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tidak segera ke azab. Allah Ta'ala tidak segera ke azab. Allah Ta'ala tangguh ke azab di akhirat nanti. Jadi umat Nabi Muhammad ni tidak ada balik bumi, tidak ada Allah Ta'ala datangkan petir, mematikan semua manusia, tidak. Cuma kalau ada pun umat Nabi Muhammad ini adalah ujian-ujian, macam bencana alam sebagainya. Betul-betul ujian supaya manusia itu kembali kepada Allah SWT. Ujian dalam bentuk dunia dengan bencana alam, ujian dalam bentuk diri kita ada sakit, ujian dalam bentuk keluarga. Maknanya semua itu adalah ujian, dan ujian itu sudah pasti sebagaimana sebelum ini pun kita sudah baca kan, kita sudah bincang, antaranya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk memberi pahala. Kemudian juga untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Kerana dengan ujian inilah manusia rasa mereka ini lemah. Maknanya dengan teknologi mereka ada, mereka tak boleh nak lawan COVID contohnya. Dengan teknologi yang mereka ada, mereka tak boleh ramal mereka tak boleh ramal keadaan cuaca. Sehingga tiba-tiba datang hujan lebat, banjir. Maknanya sedangkan manusia mengaku mereka itu pandai. Jadi semua ini adalah supaya mereka mengakui bahawasanya di sebalik kepandaian manusia, di sebalik kehebatan manusia,
ada lagi yang lagi berkuasa, iaitu yang maha berkuasa Allah SWT. Jadi ujian-ujian ini adalah supaya manusia kembali kepada Allah SWT. Selain pada itu, manusia nak tahu apa Allah Ta'ala nak tahu. Siapa yang berhak untuk syurga, siapa yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Allah Ta'ala tak uji, macam mana dia nak tahu? Mereka yang setia, mereka yang taat, mereka yang sabar. Sehingga Allah Ta'ala bagi tahu, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan tanpa apa ujian? Tanpa apa ujian, tanpa ada apa-apa musibah. Maknanya manusia dicipta kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Maknanya Allah Ta'ala akan uji. Dan begitulah ujian-ujian yang telah dihadapi oleh orang-orang dahulu kala. Cuma dalam bentuk, contohnya Nabi Allah Nuh kan, dihapuskan semua selain daripada yang beriman yang ada atas kapal, itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu kalau Nabi berdoa ataupun dusta kepada Nabi zaman dahulu, terus Allah datangkan azab. Macam sekarang ni tidak ada azab seperti dahulu. Contoh kalau kita tengok Nabi Allah Lut, Allah Ta'ala beritahu akan datang azab pada waktu subuh. Mereka akan didatangi azab. Nabi Allah Saleh contoh, kaum Samud didatangkan pada mereka pada waktu pagi, subuh. Jadi itu antara khasais ummah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala lewatkan azab kepada mereka dan akan diazab di akhirat nanti. Sebenarnya azab. Okey, Haji Jam ya. Okey. Ustaz nak tanya satu lagi. Ada soalan. Boleh ke? Ya, sila puan. Isim musanna bila kita bersambung dengan dhamir muttasil, maka dia punya adakah berubah baris untuk dhamir tu? Isim musanna, kita ambil isim musanna contohnya kita bani ke contohnya lah kan? Kita bani musanna. Okey. Okey, sekarang nak sambung dengan huma. Oh ya. Barisnya tu masih kekal atau kita kena tukar? Ya, kena buang nun. Kena letak huma. Kita bahuma. Okey, jadi jadi nun kita tak kekalkan. Kalau kuma sama juga. Sama juga. Kita bahum. Sebabnya bila musanna ataupun jamak, dia kena buang nun bila mudhaf. Tapi jamak taksir tak apa kan? Kalau kutub jamak taksir tak apa. Jamak salim. Jamak salim. Muslimuna Malaysia contohnya. Orang Islam di Malaysia. Jadi saya buang nun. Muslimu Malaysia. Amin. Sama juga dengan kitabah ni, mana saja fi'il yang ada nun lah. Jadi kalau kita untuk mufrad dengan jamak, mufrad tak ada masalah. Maksudnya kalau dhamir muttasil ni melekat dengan musanna dengan jamak salim, kita kena hazaf nun. Buang nun. Buang nun. Mana kalau musanna atau jamak muzakkar salim, bila dia jadi mudhaf, dia kena buang nun. Jadi kita tak boleh baca kitabanihuma. Kita kena kitabahuma. Muslimu pun sama. Muslimuna tak boleh. Muslimu Malaysia. Muslimu Malaysia dia jadi mudhaf. Mudhaf ilaih lah. Sebabnya bukan dhamir. Dia penting isim. Mudhaf ilaih ni dia memang kena dua-dua isim. Huma pun isim juga. Huma tu pun adalah isim. Dia panggil isim dhamir. Contohnya saya nak bagi tahu muslimu hu. Contohnya. Saya pun sama juga, saya buat muslimnya. Nya itu kembali kepada Malaysia contoh kan.
Muslimuhu ataupun muslimuha kalau Malaysia. Muslimuha. Okey, Puan Ya, ya. Kalau guru-guru mereka, mu'allimuna, kita nak sambung dengan hum. Jadi, mu'allimuhum. Mu'allimuna, guru-guru kami. Bukan kami. Guru-guru. Guru-guru mereka. Okey, terima kasih semua. Masa agak lewat 10. Ya, syukran. Ya. Di kalangan kita ada. Terima kasih Ustaz. Syukran. Jadi lalipa insya-Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Selamat Raya kembali. Ya.